seakan tidak layak untuk kita gendong ataupun kita bawa, apatah lagi untuk kita guna pakai dalam kehidupan. Namun itulah Allah, sifatnya maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam keadaan hamba-hambanya itu melupakan ia subhanallah sentiasa berada dekat dengan hambanya. Dalam sepotong hadis qudsi, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti mana apa yang dianggap ataupun yang disangka atau juga yang ditanggap oleh hamba-Ku. Kalau kita merasakan bahawa Allah tidak menyembelahi kita, kalau begitulah tanggapannya, maka begitulah nanti pelaksanaannya. Kalau kita rasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan kepada orang lain dan tidak kita, maka begitulah sangkaan dan begitulah nanti penyudahnya. Sekiranya kita meyakini dan sentiasa berbaik sangka bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada dekat dengan kita, selangkah kita berikan untuk jalan Allah, maka berlipat kali ganda Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan tanda dekatnya kita dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah bulanan kita di dalam topik pendidikan anak-anak dan keluarga menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam ini kita akan cuba menyantuni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman pada ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال لقمان لأبيه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia sedang memberikan nasihat pengajaran untuk anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, kerana sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah pun melakukan kezaliman yang besar. Pertamanya menerusi ayat ini, apabila Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan lafaz wa idz qala luqman libni, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa antara tugas dan peranan utama kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai sayap kanan dalam keluarga, ibu dan ayah, perlu memastikan bahawa setiap hari, tanpa mengira berapa usia anak kita, kita perlu pastikan sentiasa adanya komunikasi dan interaksi di antara ibu dan juga anak, ayah dengan ahli keluarga. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang besar, kerana nilai-nilai yang ada mesti sentiasa dikomunikasikan. Islam ini sifatnya jamaah, sifatnya itu kongregasi. Maknanya ia sentiasa memberikan ruang yang cukup besar kepada usaha-usaha yang sifatnya kolektif dan kolaboratif. Kita bukan hanya nak kita seorang sahaja yang baik dan orang lain ditinggalkan ke sisi. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ia bukan sekadar cukup, malah melimpah ruah untuk semua. Kita mengharapkan agar dapat kebaikan, seperti mana kita juga harapkan orang lain diberikan kebaikan. Bila ada rasa sebegini, perkara-perkara mazmumah, baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat, hasad dengki, zalim menzalimi, iri hati, sombong takbur dan sebagainya,
kesemuanya itu akan dapat dikikis kalaupun tidak dapat dihilangkan secara total. Kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat 13 surah Luqman ini dengan memberikan dua watak. Yang pertamanya iaitu Luqman selaku bapa dan anak lelakinya itu sebagai watak yang kedua, dan kemudian dia menyampaikan pesanan-pesanan. Ini mengajar kepada kita bahawa di antara gaya ataupun uslub di dalam tarbiyah antara ibu bapa dengan anak-anak, antara cara yang paling berkesan dan efektif adalah menerusi cara penjelasan dan penceritaan, bukan hukuman. Kerana itu kalau kita lihat di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, mendidik dengan hukuman, ia berada di tangga yang paling bawah sekali. Ia menjadi satu last resort, solusi pilihan alternatif terakhir selepas semua tingkat usaha-usaha yang sebelumnya itu dilakukan. Dan yang paling atas yang perlu kita lakukan, dan sama-sama kita sebagai ketua keluarga untuk insafi, adalah at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan yang berasaskan kepada kepimpinan. Maksudnya apa juga ibadah yang perlu menjuarai, yang mesti dilihat di depan oleh anak-anak. Contoh yang paling dekat dan kerap untuk anak-anak lihat adalah daripada ibu dan ayahnya. Bermula daripada solat subuh, terus kepada ibadah sunat seperti tilawah Al-Quran dan qiyam. Perlu ia dipimpin walaupun tidak diberikan arahan dengan lisan ataupun lidah. Anak-anak melihat dan kemudian mengambil itu sebagai hala tuju dan sasaran dalam kehidupan. Itu maksud qudwah. Dan selepas itu baru sampai kepada tarbiyah bil uswah, pendidikan dengan cara menjadikan kita, yakni ibu bapa, sebagai ikutan dan teladan. Apabila suatu perkara itu dah dipasak, dah menjadi suatu perkara yang regular dan biasa di dalam ahli keluarga, maka anak tadi sama ada masih berada di hadapan ibu dan ayah ataupun telah melanjutkan pelajaran, masuk ke sekolah asrama, berada di luar negeri, berkahwin dan berpindah ke negeri atau negara lain, karier kerjayanya membawanya secara fizikal jauh daripada ibu dan ayahnya, walaupun tidak bertemu mata, anak tadi tetap akan menjadikan ibu dan ayahnya itu sebagai contoh teladan, menjadi sumber rujukan dalam membuat penilaian terhadap suatu perkara walaupun sudah tidak ada lagi di hadapan mata. Lantas konsep penjelasan ataupun penceritaan, dia memberikan kesan yang besar kepada anak-anak. Pertamanya, dia menarik perhatian anak-anak tadi untuk mendalami suatu perkara. Kedua, dia akan berupaya memberi kesan yang lebih besar daripada sekadar arahan semata-mata. Alung buat itu, Angah selesaikan ini, Alang ayah balik, ayah tahu benda ni selesai dan sebagainya. Ianya itu kalau nak dibandingkan dengan konsep penjelasan dan rasional, maka tak terbanding kesan baiknya. Dan yang ketiganya, konsep penjelasan dan penceritaan di dalam pendidikan anak-anak dan ahli keluarga, sifatnya itu ianya menawarkan pengajaran-pengajaran yang bersifat jangka masa panjang. Allah sambung ayat ini dengan lafaz wa huwa ya'idhuhu,
Dan ketika itu bila berkata dalam masa yang sama ada dengan menjelaskan atau memberikan penceritaan, Luqman selaku ayah turut sama menyelitkan tujuannya itu memberikan peringatan kepada anaknya. Peringatan dan pelajaran tidak semestinya datang dengan cara yang keras ataupun dengan paksaan, namun yang mula-mula perlu dibuka adalah hati. Kerana apabila hati ini telah pun terbuka, maka mata, pendengaran, telinga dan sebagainya, tangan dan kaki semuanya akan ikut. Sering di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pendengaran dan penglihatan dan akhir sekali baru sebut hati. Ini antara konsep tertib ataupun awlawiyat, preferences dan keutamaan di dalam Al-Quran. An-Nahl 78, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Al-Isra ayat 36 sama lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad, dijadikan berfungsi untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Diulang lagi di dalam surah Al-Mulk ayat 23, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Pendengaran, penglihatan dan hati disebut lagi dalam surah As-Sajdah yang kita baca pada hari Jumaat pagi solat subuh, rakaat yang pertama ayat yang ke-9, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a sami'un wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bila menyatakan tentang potensi benda-benda yang manusia boleh buat dan peranan, memang begitulah bermulaannya. Orang yang sudi mendengar, maka matanya itu tidak perlu dipaksa untuk melihat, hatinya juga akan mengikut sama. Namun orang yang tidak sudi untuk mendengar, seakan dia telah pun meletakkan sekelilingnya itu satu pagar atau tembok atau blok. Apa sahaja yang orang akan kata, dia akan tertahan dan tak masuk ke dalam diri dia. Namun bila Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ingin memberikan pengajaran dan amaran keras tentang balasan buruk di hari akhirat, susunan ini akan berubah dan berbeza. Rujuk dalam surah Al-A'raf, lihat pada ayat yang ke-179, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami, yaitu Allah, campakkan banyak di kalangan jin, ramai di kalangan manusia ke dalam neraka Jahannam. Sebab apa pengakhiran mereka itu di Jahannam? Allah sambung dengan lafaz, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata, namun mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dan kemudian susunan itu berubah bila disebut yang akhir sekali, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada azan. Azan ini pendengaran, telinga, tetapi telinga tidak mau untuk mendengar perkara-perkara kebaikan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu Allah sifatkan umpama haiwan-haiwan ternakan, bahkan lebih rendah lagi daripada haiwan ternakan. Kerana haiwan yang ada otak tetapi tidak diberikan akal pun masih mampu untuk mengikut dan menurut arahan tuannya dengan tujuan-tujuan keselamatan dan kebaikan. Namun keselamatan dan kebaikan serta garis panduan yang diberikan oleh agama, apabila manusia hatinya itu tidak terbuka,
maka segalanya lain juga akan menjadi tidak berfungsi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga daripada ayat ini kita boleh ambil dari sudut pentarbihan ataupun pendidikan ahli keluarga, menerusi kaedah teknik dan strategi ajaran ilmu agama kepada anak-anak dan ahli keluarga. Tidak semua masa anak-anak kita bersedia untuk menerima nasihat kita. Kadang-kadang kita sebagai ibu ataupun ayah, kita memilih masa kita sedang marah. Ketika tengah marah, ketika itu kita memberikan arahan, pengajaran dengan tujuan kita adalah menjadikan anak itu lebih baik. Sedangkan apabila marah, kita sudah hilang pertimbangan. Dalam sepotong hadis sahih, baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, la yaqdina hakamun baina ithnain wa huwa ghadban. Seorang hakim, dia tidak boleh untuk mengadili dan menjatuhkan apa juga keputusan dalam apa juga perkara ketika dia itu sedang dalam keadaan marah. Kerana itu matlamat asal pendidikan dan teguran tak sampai, akhirnya nanti kita pula memberikan hukuman kepada ahli keluarga dan anak-anak kita dengan cara yang tidak mempunyai hikmah. Lantas kita sebagai ibu dan ayah perlu untuk melihat kesesuaian usia. Kalau sekiranya dia masih kecil, di peringkat mumayyiz, sekolah tadika, ataupun di awal-awal sekolah rendah, kita ini dengan dia umpama kita rendahkan diri kita agar nampak sama dengan mereka. Dan sampailah ke peringkat itu, usia berubah, makin naik, makin berubah cara dan juga strategi. Kita juga perlu lihat suasana dan juga eksklusiviti di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sebagai contoh, kalau kita ada 3 orang anak, salah seorang daripada anak kita melakukan kesilapan, pada kita itu satu kesilapan, sebaiknya kalau melibatkan peribadi anak tadi, biarlah dia ditegur secara eksklusif. Tidak dia dimarahi, jangan dia ditengking, ataupun dia ibarat sampai dipukul di hadapan adik-adiknya. Menghukum di dalam agama sentiasa berpegang kepada prinsip himayatu muru'atil insan, artinya memelihara maruah manusia itu sendiri. Bukan sahaja kita, tidak ada orang sebenarnya yang suka untuk ditegur ataupun dimarahi atau juga dikritik secara peribadi, tetapi melibatkan ramai orang, kerana ini boleh menjatuhkan maruah. Lantas Luqman apabila berbicara dengan anak dia, sebelum menceritakan apa jenis nasihat yang dia nak berikan, maka dia memastikan dan memberi isyarat kepada anaknya bahawa ini adalah merupakan ruang yang paling sesuai agar nasihat-nasihat walaupun pengajaran yang keras anaknya boleh terima. Walaupun ia merupakan teguran yang santai, maka anaknya juga boleh terima. Kenapa perlu cara yang sebegini? Tak boleh ke kita terus saja menghukum atau kita lontarkan rasa tidak puas hati kita terhadap kesilapan mana-mana ahli keluarga kita ketika isu itu tengah panas, ketika hati kita tengah panas? Jawapannya, ia tidak akan memberikan kesan dan kebaikan. Mengapa? Pendidikan anak-anak di dalam Islam tujuannya adalah untuk menjadikan anak itu seorang yang muhsin. Ramai orang nama muhsin. Mim ha sin nun. Perkataan muhsin ini ada beberapa kriteria.
Yang pertama, erti muhsin adalah kita nak jadikan anak-anak kita orang yang sentiasa suka kepada perkara-perkara kebaikan. Kedua, bila dah suka, hati itu dah ada di situ. Muhsin, makna yang ciri yang keduanya pula adalah seseorang itu sentiasa berusaha mengekalkan perlakuan kebaikan itu. Dia suka dulu benda-benda kebaikan, dan benda-benda yang kita lakukan ni dia punya impak sangat besar kalau kita mulakan dengan suka. Kalau kita diberikan tugasan dan kerja yang hati kita tidak ada pada benda itu, daripada awal lagi akan nampak jelas bentuk mukanya, mimik wajahnya, cara pegang dan cara buat, semua menunjukkan adanya unsur terpaksa dan tidak suka. Suka kepada kebaikan. Yang kedua, sentiasa kekalkan buat baik. Yang ketiganya, sentiasa cari peluang untuk memastikan orang lain juga buat kebaikan. Sama seperti mana dia. Kita dapat pahala, kita juga mahu orang lain mendapat pahala. Lantaran itu dalam kitab Riyadhus Salihin, rasa mahukan kebaikan ada dan dapat pada orang lain selain daripada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan bersabda dalam sepotong hadis sahih ini, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi falahu bimithl." Yang bermaksud, tidak ada mana-mana hamba yang muslim yang mendoakan kebaikan kepada saudara seislamnya. Perkataan akhihi di sini boleh membawa dua. Sama ada alaqah ijbariyah, hubungan darah daging, flesh and blood, keturunan, ataupun alaqah ikhtiyariyah, kita menjadi bersaudara kerana Islam yang kita berada di atasnya. Landasan Islam menjadikan kita semua bersaudara walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Mendoakan kebaikan orang lain bidhahril ghaibi, tanpa kita bagi tahu kepada orang itu yang kita doakan dia sekian-sekian. Falahu bimithlin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat kebaikan yang sama apa yang dia doakan orang lain. Kita doakan orang lain sihat, ya Allah, jiran aku tu dah 2-3 hari dah batuk, nampak batuk tak selesa, nampak demam, dedah dan sebagainya, kurniakanlah kesihatan kepadanya. Tak perlu kita cerita pada jiran tadi, "Mat, semalam dekat masjid Kota Damansara aku doakan kau tau. Kau ingat aku dah doakan kau." Tak payah bagi tahu. Kita mendoakan kebaikan orang lain dalam keadaan orang tu pun tak tahu, kita akan mendapat kelebihan doa yang sama. Para malaikat yang akan mendoakan kita, subhanallah. Itu kalau dengan saudara seislam, apatah lagi kalau kita khususkan cara ini untuk anak-anak dan juga ahli keluarga kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang kelima menerusi ayat 13 ini adalah berkaitan tentang peri pentingnya ilmu pengetahuan yang mesti ada di antara ibu bapa dengan anak-anak. Kalau ibu dan ayah itu mampu untuk memberikan ilmu secara langsung, silakan. Sekiranya ibu dan ayah kemungkinan kurang berkemampuan untuk menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan kepada anaknya, maka dicipta ruang dan sumber lain, dicari saluran dan platform lain untuk anak tadi sampai ilmu kepadanya, untuk maklumat-maklumat agama sampai kepada isterinya, dengan cara yang dia lakukan agar kebaikan itu masuk juga ke dalam dirinya. Lantas, bila kita dah jelas tentang kelima-lima perkara asas di dalam penceritaan atau pengajaran bila ayah nak bercerita dengan anaknya,
barulah ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ya bunayya la tusyrik billah. Allah berfirman, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anak andaku, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibu, sebagai ayah, walaupun kita ini orang biasa-biasa, kita juga tidaklah belajar tinggi mana, kita mesti rebut peluang ini. Kalau kita dikurniakan anak, kita dikurniakan cucu, kita kena rebut peluang ini untuk menjadi orang yang mengajarkan tentang akidah kepada anak kita. Ini amat-amat penting. Walaupun selepas itu mungkin ilmunya sedikit, dia cari tempat lain, tapi biarlah kita menjadi yang pertama mengajarkan kepadanya tentang Allah, tentang sifat-sifatnya. Kita ini dalam ilmu akidah, dia adalah merupakan ilmu yang paling utama. Lantaran itu, permulaan keluarga yang kecil dan kemudian merebak menjadi masyarakat yang besar, nak tunjukkan bahawa akidah ini yang paling ulung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ibrahim, rujuk dalam surah Ibrahim, lihat pada ayat yang ke-35, di mana direkodkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam bila Allah hantar dia dan ahli keluarganya, hanya isteri dan anaknya, untuk mendiami dan berhijrah ke negeri baru namanya Mekah. Dan ketika itu Mekah ini bukan sekadar tak ada orang, kering kontang, tidak ada pohon-pohon yang tumbuh, tidak ada bangunan dan prasarana dalam apa juga bentuk, tidak ada apa-apa, tanah yang kosong. Tapi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah bila berhijrah di tempat yang kosong, Rabbi ja'al, wahai Tuhan, jadikanlah hadzal balada, tanah ini, negeri ini, yaitu Makkah, aminan, aman, damai, tenang, harmoni. Itu benda yang pertama. Apa-apa sekalipun kita nak buat ibadah, hati kita perlu damai dahulu. Kena ada sakinah dan ketenangan. Dan selepas itu doanya, wajnubni, dan ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak cucu zuriat keturunanku, baniku, an na'budal asnam, daripada menyembah Tuhan yang pelbagai, daripada menyembah berhala-berhala. Benda yang paling besar tentang pengisian adalah masukkan dalam diri anak dan cucu kita bahawa Tuhan itu satu. Kemana sahaja dia pergi, lafaz la ilaha illallah itu kena sentiasa ada. Allah itu tidak ada sekutu baginya. Dalam kita belajar ilmu tauhid, dia takkan lengkap kalau kita tidak belajar tentang syirik dan tidak belajar tentang kufur. Kalau hanya belajar tentang tauhid dan sifat Allah, tetapi kita tidak berkongsi dapatan dengan anak-anak kita berkaitan tentang syirik ataupun keingkaran, maka dikhawatiri anak tadi mungkin akan melakukan perkara-perkara yang dilarang lantaran kerana tidak mempunyai pengetahuan. Kufur, subhanallah, yang kita biasa sebut kufur ataupun kafir, kalimah kufrun itu mempunyai pelbagai kategori. Antaranya dipanggil sebagai kufur asghar, kekufuran kepada Allah yang kecil, yang ini tidak menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Dan yang keduanya dipanggil sebagai kufur akbar, kufur yang besar, ingkar yang besar kepada Allah. Dan yang ini subhanallah wal'iyadzu billah akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam kesesatan.
Dan jenis kufur yang pertama yang paling umum yang kita lihat adalah seseorang itu jadi kufur kerana kejahilan ataupun kufur i'rad. Maksudnya di sini adalah orang yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil indah tentang maklumat-maklumat agama. Dia juga tidak ada sebarang rasa dorongan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dia juga tidak ada sebarang niat ataupun usaha untuk mencari berkaitan maklumat-maklumat agama, sedangkan dia itu mampu untuk mendapatkannya. Subhanallah, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami, iaitu Allah, menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi dan daripada apa yang ada antara kedua-duanya langit dan bumi, melainkan semuanya itu dengan hak ataupun kebenaran. Wa ajalim musamma, dan kesemua yang Allah cipta itu dia ada had dan sampai tempohnya yang tertentu sahaja. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, ini jenis yang pertama, ialah orang yang sifatnya dia berpaling, dia lari jauh, dia pusing daripada apa-apa perkara yang diperingatkan kepada mereka. Kufur ini kalau kita lihat adalah jenis yang biasa kita nampak dan kita perhatikan di kalangan orang-orang awam daripada kalangan orang-orang yang tidak mengucapkan dua kalimah syahadah, yang masih belum Islam. Artinya ketika Islam itu disampaikan di dalam pelbagai medium, sama ada secara manual, tradisional ataupun digital dan teknologi hebat, mereka mengambil pendirian untuk tak nak ambil tahu dan tidak mengambil indah, tidak menuntut ilmu berkaitan dengannya, tidak berusaha untuk mencari hidayah. Dia benci pun tidak, cinta pun tidak terhadap agama. Dia tidak membenarkan dan dia juga tidak mendustakan, sama ada perkara yang baik ataupun buruk. Dengan kata lain, ia adalah jenis yang langsung tidak mau mengambil tahu tentang urusan-urusan dan aktiviti-aktiviti manusia ini sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenis kufur yang kedua iaitu kufur istikbar ataupun kufur iba. Maksudnya kekufuran yang berlaku disebabkan seseorang itu dia ada sifat angkuh dan juga sifat sombong serta enggan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tahu bahawa itu adalah merupakan perkara yang benar ataupun perkara yang betul. Kufur istikbar, sombong takbur ini, umpama contoh yang paling mudah kita lihat dalam Al-Quran, seumpama iblis la'natullah alaih yang enggan menurut perintah Allah bila diarahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan ini digambarkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikah, tatkala kami berkata kepada para malaikat, lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila diarahkan untuk sujud, maka iblis sombong, enggan, takbur lantaran dia merasakan bahawa dia itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam, maka kerana sombongnya itu menjerumuskan dia ke dalam kekufuran.
Mudah-mudahan sedikit demi sedikit mana-mana sifat yang sebegini ada pada ahli keluarga, kita usahalah semampu boleh untuk memastikan bahawa ianya tidak merosakkan institusi keluarga kita sendiri. InsyaAllah kita sambung lagi, dah masuk Isya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.